Hai semua murid. Jadi hari ini kita akan masuk ke dalam tema 2 sudah. Tema 2 adalah penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. So, bab untuk hari ini adalah bab teknologi hijau. Jadi hari ini cikgu akan terangkan tentang subtopik 4.1 iaitu kelestarian alam sekitar. Jadi di akhir subtopik pada hari ini, kamu akan dapat mendefinisikan dan mewajarkan teknologi hijau dalam kehidupan, menghubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau, dan juga mengenal pasti sektor dalam teknologi hijau. Jadi pertama sekali kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan teknologi hijau. Kenapa perlu ada kelestarian alam sekitar? Jadi maksud kelestarian alam sekitar ini, kalau translation dia sustainable environment. Jadi lestari ini dia adalah adjektif yang merujuk kepada kekal, abadi. Okay, so kalau English dia itu the everlasting, long lasting, eternal. Maksudnya kita mahu alam sekitar yang kekal. Kekal dengan keadaan yang seimbang. Jadi sekarang ini seperti yang kita tahu, teknologi kita semakin membangun, kemajuan teknologi dan pembangunan dia memudahkan dan mempercepat pelbagai urusan manusia lah. Tetapi dalam masa yang sama, kemajuan teknologi juga membawa kesan yang buruk kepada alam sekitar. Contohnya, dia meningkatkan pencemaran alam sekitar serta mengurangkan sumber alam sekitar, di mana banyak hutan-hutan kita telah ditebang. Okey, jadi apabila kita menyedari tentang hakikat ini, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan. Tujuan dia untuk mengembalikan semula kesedaran manusia terhadap kelestarian alam sekitar. Dan salah satu usaha ataupun inisiatif yang telah dijalankan ini dikenali sebagai teknologi hijau. Okey, di mana teknologi hijau ini, konsep teknologi hijau, dia merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem yang mana tujuannya untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi, serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. So, itu adalah konsep dalam teknologi hijau. Nah, kepentingan teknologi hijau, ada 4 kepentingan dia. Jadi yang pertama sekali kita mau mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Sebab semakin lama semakin musnah kita punya alam sekitar. Banyak pencemaran yang berlaku, banyak pokok-pokok yang telah ditebang. Jadi yang itu yang pertama. Dan yang kedua, mengurangkan pengeluaran karbon. Rasa-rasanya murid pun pernah membaca tentang peningkatan kandungan karbon dioksida di dalam atmosfera. Kamu sudah pernah belajar nih kan? Di mana apabila kandungan karbon dioksida ini meningkat, dia akan menyebabkan masalah, contohnya peningkatan suhu bumi, yaitu pemanasan global. Jadi kita mau kurangkan pengeluaran karbon tersebut. Yang ketiga, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Jadi kita mau meningkatkan kita punya kualiti hidup. Dan yang keempat, menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Jadi kita mau mencari tenaga alternatif yang di mana tenaga ini boleh baharu. Dia tidak akan habis. Jadi menyedari tentang kepentingannya teknologi hijau ini, Malaysia telah melancarkan Dasar Teknologi Hijau Kebangsaan pada Julai 2009. Dan di dalam dasar ini terdapat
4 tonggak utama yang menguatkannya. Yang pertama, tenaga, kedua, alam sekitar, ketiga, ekonomi, dan keempat, sosial. Tenaga, alam sekitar, ekonomi, dan sosial. 4 tonggak utama ini yang menguatkan dasar teknologi hijau kebangsaan. Jadi yang pertama sekali kita lihat tenaga. Jadi tenaga di sini, dia mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Artinya kita mau mencari tenaga alternatif. Kita tidak mau bergantung kepada satu jenis tenaga saja. Terutama sekali tenaga yang boleh habis. Contohnya gas asli, petroleum. Yang kedua, alam sekitar. Yang kedua, alam sekitar, di mana kita mau meminimumkan kesan negatif dan dalam masa yang sama memelihara alam sekitar. Yang ketiga, berkenaan dengan ekonomi, tonggak ekonomi, menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Jadi kita mau tambah kita punya sumber pendapatan negara dengan menggunakan teknologi tersebut. Dan yang keempat, dari segi sosial, meningkatkan kualiti hidup untuk semua penduduk Malaysia. Jadi kalau kita lihat keempat tonggak yang ini nih, dalam teknologi hijau ini dia menekankan aspek kecekapan tenaga. Jadi kecekapan tenaga ini kamu pernah belajar sudah kan dalam tingkatan 3 dahulu? Okey. Teknologi hijau tadi dia menekankan aspek kecekapan tenaga. Di kecekapan tenaga ini, dia merujuk kepada penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama ataupun lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. So, itu maksud kecekapan tenaga. Penggunaan tenaga dia kurang. Tetapi kerja yang kita lakukan adalah masih lagi sama ataupun lagi lebih. Tapi keselesaan itu tidak akan terjejas. So, itu maksud kecekapan tenaga. Dan apabila kecekapan tenaga ini diutamakan di dalam sebuah negara melalui pengamalan teknologi hijau, antara kebaikan dia, pertama sekali, penjimatan sumber tenaga dapat dipertingkatkan. Nah, yang kedua, ekonomi negara semakin kukuh dan dalam masa yang sama kita mengurangkan pembaziran. Yang ketiga, sisa-sisa buangan dapat ditukarkan kepada suatu bentuk tenaga boleh baharu yang lebih bersih dan yang lebih selamat. Jadi ini adalah antara inisiatif dan usaha yang telah diambil dalam melestarikan kecekapan tenaga. Jadi yang pertama sekali, dengan memperkenalkan label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik. Kamu pernah nampak ini? Yang ini adalah label elektrik yang dilekat pada peralatan elektrik. Jadi di sini ada bintang. Bintang ini dia merujuk kepada penjimatan tenaga. Makin banyak bintang, semakin jimat tenaga peralatan elektrik tersebut. So dia punya maksimum adalah 5. Jadi maksudnya kalau 5 itu dia paling jimat. Kalau 1 itu dia kuat makan elektrik. Begitu. Kemudian, yang kedua, mengenalkan indeks bangunan hijau. Indeks bangunan hijau, di mana indeks bangunan hijau ini dia adalah sistem penarafan yang diberikan kepada bangunan yang mempunyai ciri-ciri mesra alam. Jadi dalam gambar ini merupakan Masjid Raja Haji Fisabilillah yang terdapat di Cyberjaya. Jadi ini merupakan masjid yang pertama di Malaysia yang menerima pengiktirafan ini. So ini adalah indeks bangunan hijau. Nah, inisiatif yang seterusnya melalui kempen teknologi cekap
tenaga. Kempen yang lain lagi, kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar. Ya, ini salah ejak, bukan berasaskan, berasaskan sumber solar, iaitu sumber tenaga matahari. So, kita sepanjang tahun kita menerima matahari. Jadi, kita boleh harvest tenaga tersebut dengan menggunakan sel solar. Yang ini pernah nampak, ada rumah-rumah tertentu dia ada sel solar pada bumbungnya. Kemudian, kempen yang seterusnya, kempen kesedaran. So, kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Artinya kita ada kempen-kempen yang mana kempen ini mendidik pengguna, iaitu kita, untuk menjimatkan penggunaan tenaga. Contohnya penjimatan tenaga elektrik. Bagaimana dia mengingatkan kita untuk menutup switch apabila kita tidak menggunakan sesuatu peralatan elektrik tersebut. Itu contohnya. Jadi dalam sektor teknologi hijau ada 7 sektor yang terlibat dalam teknologi hijau. Tetapi untuk tingkatan 4 ini, kamu cuma akan belajar 4 sektor sahaja. Tapi cikgu beritahu juga apa sektor-sektor tersebut. Ada 7 sektor semuanya. Yang pertama sekali adalah sektor tenaga. Jadi, sektor tenaga, dia memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon, serta dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Apa itu bahan api fosil? Bahan api fosil adalah bahan api yang terbentuk daripada haiwan atau tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun dahulu. Contohnya petroleum, gas asli, dan arang batu. Jadi itu adalah bahan api fosil. Jadi kita mau cari tenaga alternatif supaya kita boleh kurangkan penggantungan kita terhadap bahan api fosil tadi. Jadi contoh tenaga alternatif adalah hidroelektrik, solar, dan juga angin. Sektor yang kedua. Sektor pertanian dan perhutanan. Jadi dalam sektor ini, dia berfokus kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan perhutanan. Artinya kita mau kawal ataupun kita mau kurangkan kandungan gas karbon dioksida itu melalui aktiviti pertanian dan perhutanan. Kerana kedua-dua aktiviti ini melibatkan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu dia boleh serap gas karbon dioksida daripada udara. Turut menekankan penjagaan nutrien tanah serta penambahbaikan pengamalan penanaman. Jadi dalam masa yang sama, kita mau jaga kesuburan tanah tersebut supaya tanah itu tidak rosak, tidak menjadi gersang. Dan kita tambah baiklah cara penanaman supaya kita sentiasa mendapat hasil yang banyak. Sektor yang ketiga adalah sektor pengangkutan. So, sektor ini berfokus kepada penambahbaikan prasarana, kemudahan prasarana pengangkutan yang lebih bersih, bahan bakar kenderaan, dan juga pengangkutan awam. Sektor yang keempat, sektor pengurusan sisa dan air sisa. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini adalah tapak pelupusan sampah, di mana majoriti sampah ini datang daripada rumah, domestik. Jadi apa yang kita mau coba fokus di dalam sektor ini, usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran. Artinya kita mau elakkan, ini adalah sisa daripada rumah kita, sisa domestik. Kita mau elakkan pengumpulan sisa ini ke dalam tapak pelupusan di sini.
Jadi bagaimana kita lakukan? Melalui yang ini, mengolah sisa atau air sisa menjadi sesuatu yang baharu. Contohnya, menjadikan sisa itu sebagai baja kompos. Sektor yang kelima, sektor bangunan. So, untuk sektor bangunan, dia berfokus kepada pembinaan bangunan hijau. Contohnya di sini, gambar raja ini adalah bangunan berlian. Ini nama dia, bangunan berlian, yang mana bangunan berlian adalah ibu pejabat bagi Suruhanjaya Tenaga. Jadi di dalam pembinaan bangunan hijau, dia menekankan aspek-aspek, contohnya seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar dan bangunan, penggunaan bahan binaan hijau, artinya bahan binaan yang tidak menyebabkan pencemaran alam sekitar. Ketiga, penggunaan tenaga dan air yang cekap. Dan keempat, pengurusan sisa pepejal yang baik. So, ini adalah aspek-aspek yang mesti ada pada bangunan yang bersifat hijau. Sektor yang keenam adalah sektor perindustrian dan pembuatan. Sektor ini berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan-kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerebu, dan hujan asid. Jadi maksudnya kita lakukan proses pembangunan, perindustrian, pembangunan semua, tetapi kita mau kurangkan kesan negatif yang disebabkan oleh aktiviti-aktiviti ini. Dan sektor yang terakhir sekali adalah sektor teknologi maklumat dan komunikasi, TMK. Information and Communication Technology. Jadi dia berfokuskan kepada pengamalan TMK hijau dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Jadi buang pun tidak boleh buang suka hati ya. Bila sudah rosak kamu punya handphone lah, kamu punya laptop, dia ada pusat yang mana kamu hantar peralatan yang telah rosak tersebut. Jadi ia bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. So, bahan terbiodegradasi maksudnya bahan yang mudah reput. Dia tidak akan berkumpul atau menjadi toksik di dalam alam sekitar kita. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Nanti kita jumpa lagi. Tugasan nanti cikgu akan berikan. Ada soalan, boleh tanya cikgu di grup. Thank you semua. Stay safe. Kita jumpa lagi. Bye.